Tanggungjawab sosial, isu dan cabaran di Malaysia. Kami dari kumpulan 3 yang terdiri daripada Ali Hani, Sharifah Husna Aminah, Nadiatul Husna dan Nur Maisarah. Tanggungjawab sosial ialah satu kemampuan refleksi seseorang individu terhadap pandangan hidup yang dipegang tentang keadilan dan kebaikan demi kesejahteraan hidup bersama. Maksudnya, manusia mempunyai satu firasat ataupun perasaan kebertanggungjawaban dalam diri mereka. Tanggungjawab bukan hanya tertakluk kepada keluarga dan diri sendiri, malah juga terdapat tanggungjawab yang besar terhadap masyarakat dan alam sekitar. Dalam kata yang lebih mudah, tanggungjawab sosial ialah nilai ataupun budaya yang dipakai ataupun dipegang oleh seseorang individu atau sesebuah organisasi dalam menjalankan tanggungjawab terhadap masyarakat dan alam sekitar secara sukarela dan bukan dipaksa. Tanggungjawab sosial adalah sangat penting dalam diri setiap individu bagi memastikan ketenteraman hidup bermasyarakat dan alam sekitar yang sentiasa bersih dan terjaga. Antara cara-cara menghayati tanggungjawab sosial dalam diri ialah dengan sentiasa memerhati, memikir, menganalisis dan mencari jalan penyelesaian untuk masalah yang dihadapi. Tindakan pantas perlu dilakukan jika berhadapan dengan sebarang kesulitan ataupun permasalahan bagi memastikan keadilan tercapai dan kebaikan sentiasa diterapkan dalam kalangan masyarakat Malaysia. Terdapat aras dan dimensi dalam tanggungjawab sosial. Aras memiliki dua nilai betul dan salah, iaitu nilai betul dan salah tentang nilai peribadinya dan nilai betul dan salah dalam tindakan kolektifnya terhadap orang lain. Manakala, tanggungjawab sosial mempunyai dua dimensi juga, iaitu kesedaran dalam diri seseorang terhadap ketidakadilan dan kezaliman perlu diberi perhatian supaya membawa kepada transformasi sosial. Dan dimensi kedua ialah bahawa tindakan yang diambil akan membawa perubahan sosial dalam masyarakat, negara ataupun global. Terdapat 4 bahagian dalam tanggungjawab sosial, iaitu masyarakat, pekerja, organisasi dan alam sekitar. Bagi masyarakat ialah masyarakat bergerak sebagai ejen moral ataupun khalifah dalam menjalankan tanggungjawab sosial. Manusia sesama manusia memerlukan interaksi sebagai asas hidup bermasyarakat. Sifat saling memerlukan akan membawa kepada peranan masyarakat untuk memartabatkan lagi amal makruf nahi munkar dan sifat kesukarelawanan serta kedermawanan. Untuk pekerja pula, tanggungjawab sosial sebagai seorang pekerja adalah dengan memberi perkhidmatan yang sama rata ataupun adil kepada semua orang tanpa mengira agama, warna kulit, jantina dan kefahaman politik individu tersebut. Seperti mana yang telah diberitahu ataupun diingati oleh Islam sendiri, seseorang pekerja mestilah menunjukkan kesungguhan dalam melakukan apa-apa sahaja kerja untuk mendapatkan hasil yang memuaskan dan menyenangkan semua pihak. Ketelitian dan juga penting bagi mengelakkan kesalahan-kesalahan kecil daripada berlaku yang boleh menjejaskan kualiti kerja. Dan tidak lupa juga kasih sayang sepenuhnya dalam menjalankan tugas dan kebajikan dalam kerangka ketakwaan kepada Allah. Bagi organisasi pula, tanggungjawab sosial oleh organisasi dikenali sebagai Corporate Social Responsibility ataupun dikenali sebagai CSR. Organisasi-organisasi yang wujud perlu mengambil berat tentang permasalahan yang berlaku di tempat kerja seperti hal-hal berkaitan pekerja, pasaran, alam sekitar dan komuniti. Masalah-masalah yang perlu diselesaikan dengan pantas mewujudkan komuniti kerja yang sihat dan produktif. Organisasi perlu fokus pada 3 prinsip, iaitu people, planet dan profit. Jika ketiga-tiga prinsip ini terjaga, maka organisasi tersebut pasti dapat mengekalkan kestabilan sistem bekerja. Untuk alam sekitar pula, setiap individu patutlah memahami kepentingan memelihara ekosistem. Ekosistem yang terjaga akan menjaga keamanan dan ketenteraman masyarakat sekeliling. Antara nilai-nilai etika yang harus diterapkan dalam individu ialah
tawazun iaitu keseimbangan, nasim yang bermaksud udara segar, mahabbah kecintaan, qanaah iaitu reda, dan ihsan iaitu kebaikan. Seterusnya, berikut adalah bentuk-bentuk tanggungjawab sosial yang perlu diambil kira dari pelbagai aspek supaya dapat memelihara keamanan, keadilan dan kesejahteraan negara bagi masyarakat di Malaysia. Ini secara tidak langsung dapat melahirkan masyarakat yang terbentuk kepribadian diri yang baik. Antara bentuk-bentuk tanggungjawab sosial yang dapat disenaraikan adalah seperti sumbangan kewangan, bantuan bencana alam, khidmat kesihatan, khidmat kaunseling dan akhir sekali termasuklah penjagaan alam sekitar. Sehubungan dengan itu, kesemua tanggungjawab sosial yang berkenaan memerlukan masyarakat menitik beratkan isu-isu dan cakna terhadap cabaran yang dihadapi berpandukan isu semasa. Berdasarkan slide yang seterusnya ialah sumbangan kewangan. Ia merupakan bantuan yang dihulurkan kepada individu daripada organisasi badan bukan kerajaan ataupun NGO bagi yang memerlukan untuk keperluan sara hidup mereka. Sumbangan kewangan ini boleh dikategorikan dalam istilah tabaruk atau sumbangan derma, di mana secara umumnya tabaruk ini membawa maksud kepada menyumbang dengan rela hati atau menyediakan khidmat bakti secara ikhlas. Hal ini berdasarkan atas semangat saling membantu dalam perkara kebajikan seperti yang dalam firman Allah SAW berkata, yang bermaksud dan saling membantulah kamu dalam perkara kebajikan dan ketakwaan dari surah Al-Ma'idah ayat 2. Ayat tersebut menjelaskan bahawa Allah SAW kepada masyarakat Islam supaya saling membantu dalam perkara kebajikan. Perbuatan makruf yang bermaksud kebaikan itu yang diberikan kepada orang lain boleh dilakukan sama ada dengan menghulurkan bantuan, kewangan atau sebarang manfaat. Pertama, isu yang diketekankan dalam konteks sumbangan kewangan adalah pengangguran atau kehilangan punca pendapatan berikutan peningkatan kes COVID-19 yang berlaku di seluruh negara baru-baru ini. Isu kedua berkaitan dengan penyelewengan dalam pengutipan dana sebuah badan bukan kerajaan atau dikenali sebagai NGO. Sehubungan dengan isu-isu yang dibincangkan, cabaran dalam mengatasi isu berikutan sumbangan kewangan tersebut adalah seperti berlaku penipuan yang secara meluas. Ini juga telah meninggalkan impak yang negatif terhadap masyarakat dan juga agensi-agensi serta organisasi yang diiktiraf di Malaysia. Tuntasnya, tanggungjawab sosial yang dijalankan oleh masyarakat telah menjurus kepada sifat yang tidak amanah, tidak jujur dan juga tidak mengambil serius dalam memikul tanggungjawab apabila pengutipan dana dijalankan.
Bantuan bencana alam merupakan tanggungjawab sosial yang kedua, di mana meringankan beban sementara yang ditanggung oleh individu yang terlibat dengan bencana alam seperti banjir besar serta tanah runtuh yang kerap berlaku di Malaysia. Malahan, Islam juga menekankan kepentingan melindungi alam sekitar dengan meminta pengikutnya tidak menebang pokok, mencemarkan sungai dan udara. Peringatan yang cukup jelas yang diberikan oleh Allah berbentuk bencana alam seperti banjir besar, tanah runtuh dan sebagainya. Allah juga berfirman, tidak ada suatu musibah menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah, dan sesiapa beriman kepada Allah, nescaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. At-Taghabun ayat 11. Berpandukan isu yang telah diutarakan dalam tanggungjawab sosial yang telah dinyatakan, isu pertama adalah mangsa-mangsa yang terjejas teruk berikutan dengan banjir yang melanda tempat tinggal mereka. Tambahan pula, berlakunya banjir juga telah menjurus kepada penutupan jalan raya akibat tanah runtuh yang berlaku dan mengganggu lalu lintas orang awam. Lantaran itu, kedua-dua isu tersebut mempunyai cabarannya tersendiri. Contohnya, peruntukan bagi barang keperluan dan juga makanan asas tidak mencukupi bagi kelangsungan kehidupan sesebuah masyarakat ketika dilanda musibah yang berpunca daripada bencana alam. Selain itu, aduan tersebut perlu dipertimbangkan dengan sebaiknya agar pelaksanaan bagi penambahbaikan terhadap lokasi yang terjejas akibat bencana alam serta pihak bertanggungjawab juga haruslah cekap dalam menjalankan tanggungjawab mereka. Malaysia, Datuk Seri Siti Nurhaliza turut turun padang bagi membantu mangsa-mangsa ini dengan menyertai misi bantuan ke lokasi yang terjejas akibat banjir. Rundingan bersama kontraktor yang sudah dipersetujui. Pihaknya menjangkakan sijil setuju terima SST akan diberikan kepada kontraktor Dah 2 minggu ni cik saya buat aduan dekat Jabatan Kerja Raya Selangor, tapi masih lagi tak ada apa-apa tindakan. Tanggungjawab sosial yang ketiga adalah memberi khidmat nasihat kesihatan. Khidmat nasihat kesihatan diberi apabila berlakunya kekurangan dalam bekalan sumber air bersih. Sumber air bersih berkurangan apabila berlakunya pencemaran atau banjir kilat. Tanggungjawab sosial yang seterusnya adalah memberi khidmat kaunseling. Khidmat kaunseling diberikan kepada mereka yang menghadapi masalah mental seperti depresi dan sebagainya. Kebiasaannya, mereka yang menghadapi masalah mental ini takut untuk berjumpa dengan pakar kerana takut untuk berhadapan dengan stigma masyarakat yang terlalu mengambil mudah tentang masalah mental. Khidmat kaunseling juga diberikan kepada mereka yang terlibat di dalam pergaduhan dan keganasan rumah tangga. Kebiasaannya, cabaran yang dihadapi oleh mereka yang mengalami pergaduhan dan keganasan rumah tangga ini adalah apabila hanya satu pihak saja yang mahu berdamai. Maka kerana itu, sebagai masyarakat yang bertanggungjawab, kita haruslah memberi khidmat kaunseling yang sepatutnya kepada mereka yang terlibat dalam pergaduhan dan keganasan rumah tangga ini. Penduduk mendakwa menerima bekalan air keruh terutama pada sebelah pagi dan malam sekaligus menyukarkan aktiviti harian seperti mandi dan memasak.
secara keseluruhan 3,273,958 kes sejak pandemik bermula. Terdapat peningkatan 182.8% kes aktif. Tidak akan dipedulikan dan hanya akan membuatkan mereka lebih merasakan kepercayaan dipegang sebelum ini adalah tepat. Terdapat juga golongan anti-vaksin yang merasakan kesan negatif disebabkan pengambilan vaksin ini adalah lebih banyak berbanding tidak melakukannya, dan ahli psikologi menamakan situasi ini sebagai omission bias. Mereka merasakan lebih cenderung dan selesa untuk tidak melakukan apa-apa tindakan, iaitu dalam hal ini menolak sebarang vaksin, walaupun kesan terhadap ketiadaan sebarang tindakan ini jelas lebih buruk. Tanggungjawab sosial yang seterusnya adalah memberi khidmat kaunseling. Khidmat kaunseling diberikan kepada mereka yang menghadapi masalah mental seperti depresi dan sebagainya. Kebiasaannya, mereka yang menghadapi masalah mental ini takut untuk berjumpa dengan pakar kerana takut untuk berhadapan dengan stigma masyarakat yang terlalu mengambil mudah tentang masalah mental. Khidmat kaunseling juga diberikan kepada mereka yang terlibat di dalam pergaduhan dan keganasan rumah tangga. Kebiasaannya, cabaran yang dihadapi oleh mereka yang mengalami pergaduhan dan keganasan rumah tangga ini adalah apabila hanya satu pihak saja yang mahu berdamai. Maka kerana itu, sebagai masyarakat yang bertanggungjawab, kita haruslah memberi khidmat kaunseling yang sepatutnya kepada mereka yang terlibat dalam pergaduhan dan keganasan rumah tangga ini. Sembang-sembang. Bentuk tanggungjawab sosial yang terakhir ialah penjagaan alam sekitar. Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan di dalam surah Al-Rum ayat 41 yang bermaksud telah timbul berbagai-bagai kerosakan dan bala bencana di darat dan di laut dengan sebab apa yang telah dilakukan oleh tangan-tangan manusia. Timbulnya yang demikian kerana Allah hendak merasakan mereka sebahagian daripada perbuatan-perbuatan buruk yang mereka telah lakukan supaya mereka kembali insaf dan bertaubat. Pelanggaran ke atas hukum-hukum ekosistem semula jadi ini boleh mengganggu keseimbangan ekosistem keseluruhannya yang memberi kesan kepada kemerosotan kesihatan masyarakat dan juga penduduk. Terdapat pelbagai cara pencemaran boleh berlaku. Ianya boleh terbahagi kepada dua jenis, iaitu pencemaran yang disebabkan oleh faktor semula jadi dan juga pencemaran yang disebabkan oleh faktor manusia. Pencemaran yang disebabkan oleh faktor semula menjadi ini boleh didefinisikan pencemaran yang berlaku dengan sendirinya setelah berlaku bencana alam seperti letusan gunung berapi, dilanda rimbut taufan, gempa bumi dan sebagainya.
Pencemaran yang disebabkan oleh faktor manusia pula adalah pencemaran yang dilakukan oleh manusia sama ada dengan sengaja atau tidak disengajakan. Isu pencemaran masih sukar diatasi kerana kegagalan pelbagai pihak sama ada pengguna, peniaga dan masyarakat awam untuk menghayati tanggungjawab sosial dalam menjaga atau memelihara alam sekitar. Contoh pencemaran air akibat pembuangan sisa-sisa kimia, pencemaran amonia dan bahan cemar lain dari kilang-kilang ke sungai-sungai. Di antara kawasan yang teruk tercemar yang pernah dilaporkan ialah di kawasan Pasir Gudang, iaitu di Sungai Kim Kim dan Sungai Johor di Johor. Seterusnya, isu yang boleh diketengahkan yang boleh mencemarkan alam sekitar ialah adanya golongan dan individu yang tidak bertanggungjawab dengan melakukan pembuangan sampah di tempat-tempat awam atau melakukan pembuangan secara terbuka sehingga boleh mengganggu ketenteraman orang awam. Antara kesan pembuangan sampah di merata-rata tempat ini boleh menjejaskan kesihatan masyarakat sekeliling alam sekitar serta memberi impak kepada negara kita. Sisa pembuangan sampah ini boleh membawa kepada pelbagai penyakit, contohnya seperti demam denggi, keracunan dan sebagainya. Ia juga boleh menjejaskan imej sesuatu kawasan itu dan memberikan gambaran bahawa seseorang itu tidak pembersih. Selain itu, adanya juga isu seperti pembakaran hutan secara terbuka dan tidak terkawal hanya untuk kepentingan diri sendiri. Keadaan ini memberi kesan negatif kepada alam sekitar dan juga manusia. Pembakaran hutan ini boleh menyebabkan pencemaran udara, peningkatan suhu bumi dan juga memberi kesan negatif kepada manusia iaitu ekonomi negara akan merosot. Ini kerana hutan mempunyai banyak kayu keras seperti cengal, meranti dan sebagainya. Jika hutan dibakar secara berleluasa, negara tidak dapat menjalankan aktiviti ekspor kayu balak dan seterusnya menyebabkan ekonomi negara akan merosot. Terdapat juga cabaran untuk mengatasi isu-isu yang berlaku ini. Perkara seperti ini sukar untuk dibendung jika tindakan undang-undang tidak dapat diperketatkan dan pihak berkuasa ataupun pihak yang bertanggungjawab tidak bertegas untuk memberi hukuman kepada pesalah-pesalah. Pihak berwajib seperti Kementerian Sains, Teknologi dan juga Alam Sekitar wajar menguatkuasakan undang-undang yang sedia ada untuk menghukum pihak-pihak yang berkenaan. Hukuman yang dikenakan hendaklah setimpal dengan kesalahan pihak yang telah mencemarkan alam sekitar. Kesimpulannya, tanggungjawab sosial ini hanya akan berjaya direalisasikan jika setiap orang melaksanakan tanggungjawab masing-masing secara bersungguh-sungguh dan ikhlas. Masyarakat di Malaysia mestilah mempunyai sifat bertanggungjawab agar tanggungjawab sosial dapat dilaksanakan untuk membentuk masyarakat yang bersatu padu. Hubungan sesama masyarakat juga dapat dieratkan berdasarkan aspek-aspek tanggungjawab sosial yang terdapat di Malaysia. Masyarakat mestilah bekerjasama dengan menangani isu-isu yang terdapat dalam tanggungjawab sosial di Malaysia. Tanggungjawab setiap insan terbahagi kepada 3 perkara penting yang perlu benar-benar difahami, dihayati dan diamalkan, iaitu yang pertama, tanggungjawab kepada Tuhannya, yang kedua, tanggungjawab kepada dirinya sendiri dan yang terakhir, tanggungjawab kepada orang lain serta persekitarannya. Dalam peradaban Islam,
Tanggungjawab sosial telah menjadi asas pembinaan tamadun yang kuat yang dibina oleh ahli masyarakat yang memiliki etika yang mantap.